jaga harimau datang macam mana. Satu ekor pun tak boleh lepas dari ini hutan. Apa yang kau pandai? Musuh! Dia mati bermaruah. Jangan hidup dijajah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengenalan filem Bravo 5. Bravo 5 merupakan sebuah filem aksi perang Malaysia yang diterbitkan oleh Karya Prima Production pada tahun 2015, yang diarahkan oleh York Hitler dan dibintangi oleh para pelakon terkenal tanah air seperti Beto Kuzairi, Remy Ishak, Sophie Jikan dan Sasidaran. Filem ini mengisahkan tentang mengenai 5 anggota komando tentera darat yang menjalankan operasi mengekang kebangkitan pengganas komunis. Movie ini ditayangkan kepada umum pada 10 September 2015. Filem ini telah didedikasikan kepada para penjuang negara. Sinopsis Bravo 5 ialah berlatarkan pada tahun 1989, ianya mengisahkan 5 anggota komando atau dikenali sebagai Regimen Gerahas. Mereka ditugaskan untuk mengesan kedudukan gerila komunis yang merancang untuk menguasai kedudukan strategi di kawasan tengah, terutamanya di semenanjung Malaysia. 5 komando terbabit berjaya mengesan kem dan kedudukan musuh serta perancangan sulit mereka. Tetapi malangnya perhubungan terputus diakibatkan oleh set komunikasi rosak secara tiba-tiba. Tanpa bantuan pasukan tentera lain yang sepatutnya tiba, mereka berjaya bertempur melawan hampir 200 anggota gerila komunis. Sebelum pertempuran bermula, mereka ada menulis wasiat untuk disampaikan kepada ahli keluarga. Filem ini sebenarnya dipetik daripada kisah benar melalui dari misi komando. Sejujurnya dahulunya ianya adalah rahsia sulit Angkatan Tentera Malaysia dan kini dipaparkan untuk sama-sama rakyat Malaysia untuk fikir dan menilai sendiri sumbangan mereka yang terlibat dalam peperangan ini. Filem ini mengandungi 4 nilai kebaikan dan 4 keburukan. Faktor kebaikan yang pertama iaitu kerelaan isteri terhadap suami. Contoh, pada malam hari perkahwinan Lieutenant Azri dan isterinya Aida, Lieutenant Azri ditatangi 2 orang bawawana dengan membawa sepucuk surat yang menyatakan bahawa ada operasi yang perlu diselesaikan dengan keadaan segera. Isterinya Aida berasa sangat sedih kerana terpaksa berpisah dengan suaminya. Walau bagaimanapun, beliau merelakan Lieutenant Azri pergi menyelesaikan operasi itu demi tanah air tercinta. Di situ, menunjukkan sifat terpuji di dalam diri Aida terhadap Lieutenant Azri. Video pada minit kelima, 25 saat. Nilai baik Bravo 5 yang kedua ialah kepatuhan dan kesetiaan kepada negara kerana mereka terus melaksanakan arahan yang diberikan walaupun dalam keadaan yang sukar, seperti berlaku kematian di kalangan keluarga ataupun sedang melangsungkan perkahwinan. Walaupun terpaksa meninggalkan keluarga di kampung halaman, mereka akan tetap pergi untuk menyelamatkan tanah air tercinta walau nyawa terkorban sekali. Tuan diarahkan kembali ke pasukan dengan keadaan segera, Tuan. Ini mesejnya, Tuan.
Seterusnya, nilai baik yang kita boleh ambil daripada filem Bravo 5 ialah bermaruah sanggup mati daripada memberitahu tentang rahsia dan maklumat negara kepada komunis. Dalam hal ini, kita boleh merujuk pada scene di atas, iaitu komando Malaysia telah dibunuh oleh komunis kerana tidak ingin memberitahu rahsia dan maklumat negara. Dalam ini kita boleh nampak kata bahawa maruah lebih penting daripada nyawa. Rasanya kau boleh maklumat kerajaan maklumat sulit tu. Ada bom nuklear kat mana ni? Ada. Sudah! Biar mati bermaruah. Jangan hidup dijajah. Aku tunaikan permintaan kau. Soldier! Ready, soldier? Dadaska. Kena berani. Berani mati. Soldier, are you ready? Go! Nilai baik yang seterusnya dalam filem ini ialah semangat setia kepada negara. Seperti telah dapat lihat dalam babak ini, komando tersebut telah didera oleh pihak komunis dengan memotong ibu jari kaki. Walaupun disiksa dengan pelbagai cara, komander Regimen Khas Askar Melayu tidak mendedahkan rahsia negara pada pihak komunis, sampaikan diugut kematian oleh pihak komunis. Para komando lebih rela disiksa dari dibunuh daripada memberitahu rahsia hal sulit kerajaan kepada pihak komunis. Aku dah penat. Aku dah bosan main dengan kau. Sekarang baik kau cakap. Berapa unit? Dekat mana? Senang. Apa guna hidup kalau tak ada maruah? Maruah. Baik, kita main lagi. Kita tengok mana maruah kau. Sekarang aku akan ceraikan anggota tubuh kau satu persatu. Kita mula dengan ibu jari kaki laki-laki. Orang cakap ibu jari kaki laki-laki adalah maruah dan kebanggaan laki-laki. Kita tengok mana maruah kau kalau dah tak ada ibu jari kaki. Cakap. Peluang terakhir. Aku potong. Nilai buruk dalam Bravo 5 yang pertama ialah isteri kepada salah seorang komander iaitu Aida, di mana rumahnya telah dipecah masuk oleh pihak komunis pada waktu malam semasa suaminya keluar bertugas. Aida sempat berkata-kata sebelum pihak komunis mengugut isteri komander tersebut. Terdapat 4 keburukan dalam filem ini. Yang kedua, keganasan di mana pihak komunis menawan sebuah perkampungan. Seorang penduduk telah didera dan disepak oleh pihak komunis. Perbuatan ini telah menaikkan kemarahan penduduk kampung, namun mereka tidak dapat berbuat apa sedemikian. Pada minit ke-50. Seterusnya, selain nilai yang baik, filem ini juga mengandungi nilai yang buruk. Seperti filem ini mengandungi babak bunuh-membunuh yang melibatkan individu yang tidak bersalah seperti kanak-kanak, warga emas dan penduduk kampung yang tidak bersalah.
Dan yang baik jadikan teladan, yang buruk menjadikan sempadan. 可以拎佢。我求你莫傷害我哋家人，放入我哋，禽獸你，放入我哋，禽獸，禽獸，你都未知咩禽獸啊？放入我哋，我唔會放過你啊！ Yang terakhir, nilai buruk bagi filem Bravo 5 ialah menggunakan perkataan yang kesat yang dikatakan oleh pihak komunis. Contohnya anjing, bodoh, sial. Hal ini tidak sesuai bagi penonton, terutamanya bagi kanak-kanak, kerana ia akan menjadi ikutan untuk mereka. Hei, naik! Baru adil. Yang tolong menolong akan menang. Bunuh! Sakit. Secara keseluruhannya, filem Bravo 5 membincangkan tentang 5 orang anggota komando yang sanggup berkorban demi negara yang cinta sehingga sanggup mengorbankan nyawa mereka sendiri. Hal ini dapat memberi kesan yang mendalam kepada penonton, malah dapat memberi pengajaran dan nilai murni agar rakyat Malaysia terus berjiwa patriotik dalam keadaan apa jua. Kesimpulannya, semangat patriotik sangat penting untuk melahirkan warga negara yang cinta akan negaranya dan pastinya akan menjadi individu yang berguna kepada agama, bangsa, negara dan negara sendiri. Seseorang yang memiliki semangat patriotik yang tinggi akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan negaranya demi mencapai kemajuan dan pembangunan dengan cepat seiring dengan negara-negara maju yang lain. Oleh itu, semua pihak hendaklah bersama-sama mengganding bahu bagi memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat disubuhkan dan dipupuk dalam generasi akan datang. Kita perlu ingat seperti kata-kata Samuel Johnson yang merupakan seorang editor, pengkritik, sastra, penyair, moralis, biografi, penyusun kamus dan penulis esei yang terkenal ini yang menyatakan bahawa masa depan itu dibeli oleh masa sekarang. Filem ini terdapat banyak kebaikan yang boleh kita perolehi, antaranya semangat cinta akan negara, di mana sanggup berjuang demi negara, seterusnya bekerjasama antara satu sama lain, dan akhir sekali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat nasib. Nyawa, tenaga yang dianugerahkan kepada kami dapat juga menyiapkan pekerjaan ini dengan cara ini. Pertamanya, saya ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada pensyarah saya, Encik Hanafi bin Yusuf, kerana dengan tujuan ajar dengan daripadanya membuka ruang kepada saya menyiapkan pekerjaan ini dengan saksanya. Ucapan penghargaan ini juga kami tujukan kepada rakan-rakan yang banyak memberi peringatan terhadap setiap apa yang saya telah alami. Mereka membantu saya dengan menjawab setiap pertanyaan yang kami lontarkan kepada mereka. Akhir mata saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat dalam menyelesaikan filem ini dengan cara ini setelah berbuat. Bismillahirrahmanirrahim.